8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Aini. Bertemu kita dalam sesi PDPC bagi mata pelajaran Fizik KSSM tingkatan 5. Sebelum itu, suka Cikgu ingin mengajak semua murid, terutamanya murid Muslim, sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar bersama Cikgu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Baiklah, sebelum memulakan sesi PDPC kita untuk kali ini, Cikgu ingin perkenalkan dahulu apa yang kita ingin pelajari untuk video kali ini. Okey, kita tengok tema. Apa tema dia? Iaitu fizik moden. Bidang pembelajaran adalah 7.0 iaitu fizik kuantum. Bagi standard kandungan 7.1 teori kuantum cahaya, dan untuk standard pembelajaran fokus untuk video kali ini adalah diharapkan murid-murid boleh menyatakan maksud kuantum tenaga. Semoga video ini dapat membantu murid-murid dalam membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan SPM yang bakal menjelma tidak lama lagi. Ingat ya murid-murid, setkan dalam minda mudahnya fizik. Jom, untuk kali ini, sebelum memulakan sesi PDPC kita pada hari ini atau pada kali ini, Cikgu ingin menunjukkan tayangan video. Jom sama-sama kita lihat pengenalan untuk subtajuk kuantum tenaga. Jom kita tengok video. Kuantum tenaga. Spektrum elektromagnet terdiri daripada spektrum selanjar dan spektrum garis. Spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya tampak. Spektrum garis yang terhasil oleh sesuatu atom yang teruja merupakan koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Jadual ini menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis yang dihasilkan oleh lampu gas merkuri. Kuantum tenaga ialah paket tenaga yang diskrit dan bukannya tenaga selanjar. E berkadar terus dengan F dan E sama dengan HF, di mana E sama dengan tenaga foton, H sama dengan pemalar Planck dan F sama dengan frekuensi gelombang cahaya.
Okey, kita teruskan dengan kuantum tenaga. Okey, kuantum tenaga adalah paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Okey, Max Planck dan Albert Einstein telah mengkaji dan menyatakan tenaga cahaya wujud dalam bentuk kuanta iaitu foton. Okey, foton adalah zarah dengan jisim sifar yang terdiri daripada kuantum radiasi elektromagnet di mana tenaga tertumpu. Okey, kuantum tenaga ni yang boleh dipindahkan dan jumlah dia adalah tetap. Okey, daripada hubungan tenaga foton tadi dan juga frekuensi gelombang cahaya, okey, hubungan dia adalah berkadar terus. Okey, so E berkadar terus dengan F. Kita akan dapat satu persamaan. Okey, E sama dengan HF. E adalah tenaga foton, manakala H adalah pemalar flux. Okey, nilai bagi pemalar flux adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Manakala F adalah frekuensi gelombang cahaya. Jadi untuk unit tenaga ni kita boleh tulis sebagai Joule, okey, J besar ataupun EV, elektron volt. Okey, untuk penukaran unit pula, 1 EV bersamaan 1.60 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, EV ni adalah satu unit tenaga kinetik yang diperolehi oleh elektron yang dipecut oleh beza keupayaan voltan iaitu 1 volt. Okey, yang ni adalah contoh penyelesaian masalah daripada buku teks fizik tingkatan 5. Okey, di mana diminta bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dan foton cahaya 750 nanometer. Okey, jadi langkah penyelesaian. Pertama, kita mengenal pasti masalah yang ada. Kedua, mengenal pasti maklumat yang diberikan. Yang ketiga, mengenal pasti rumus yang boleh kita gunakan. Manakala langkah terakhir, kita menyelesaikan masalah secara numerikal. Okey, jadi masalah yang kita kenal pasti daripada soalan adalah tenaga bagi satu foton 400 nanometer dan tenaga bagi satu foton 750 nanometer. Okey, manakala maklumat yang kita dapat melibatkan pemalar flux H sama dengan 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Laju cahaya dalam vacuum C sama dengan 3.00 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Manakala panjang gelombang lambda 1 diberikan dari soalan tadi 400 nanometer, kita jadikan dalam bentuk SI unit 400 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Okey, unit Rubik's nano kita tukarkan. Manakala panjang gelombang lambda 2 sama dengan 750 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Okey, untuk rumus yang sesuai, kita ada rumus C sama dengan F lambda. Okey, jadi kita nak gunakan F sama dengan C per lambda. Daripada rumus tenaga foton E sama dengan HF, kita gantikan F tadi sebagai C per lambda. Okey, jadi awak kena gunakan rumus E sama dengan HC per lambda. Okey, untuk yang pertama, kita nak cari E pertama. Okey, jadi awak akan gantikan H dengan 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Manakala C digantikan dengan 3.00 kali 10 kuasa 8. Dan lambda pertama digantikan dengan 400 kali 10 kuasa negatif 9. Okay, melalui pengiraan, awak akan dapat nilai
I1 sama dengan 4.97 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, untuk I2 sama juga, kita gunakan nilai bagi H 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Untuk nilai C 3.00 kali 10 kuasa 8. Dan lambda 2 kita gantikan sebagai 750 kali 10 kuasa negatif 9. Okay, melalui pengiraan, awak akan dapat nilai I2 bersamaan 2.65 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, dari pengiraan kedua-dua tenaga foton tadi, kita dapati semakin pendek panjang gelombang cahaya, semakin tinggi tenaga foton. Okey, sekian. Terima kasih. Baiklah, sekarang apa kata kita teruskan dengan membuat latihan praktis formatif 7.1. Murid-murid boleh juga rujuk pada buku teks masing-masing di muka surat 233. Cikgu akan bincangkan soalan nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Jom kita sama-sama melihat bagaimana cara penyelesaian untuk praktis formatif 7.1. Ingat ya murid-murid, apabila kita mendapat soalan, kita jangan merasa cepat give up. Kita hendaklah bertenang dan kita perlu membaca betul-betul setiap patah ayat yang diberi dalam soalan. Dan di sini cikgu suka ingatkan supaya murid-murid sentiasa menggunakan pensel ataupun pen berwarna ataupun highlight untuk menggariskan setiap kata-kata penting pada soalan dan maklumat yang diberi. Okey, tak apa walaupun soalan tu comot. Okey, yang penting kita kena tanda setiap maklumat yang diberi. Maknanya kita kena alert lah. Kita kena ambil cakna. Okey, contohnya untuk soalan nombor 1, berapakah frekuensi dan tenaga bagi satu foton dengan panjang gelombang 10 nm? Okey, kat sini cikgu nak ingatkan 10 nm ni, N ni sebenarnya ada nilai. Ramai murid yang macam kurang alert dengan N ni. Dia ingat unit. Tidak N ni adalah nilai imbuhan yang awak belajar pada form 1 untuk subjek sains dulu. Okey, nano. Nano nilainya adalah bersamaan dengan darab 10 kuasa negatif 9. Ni kita kena cakna, ambil peka. Okey, kemudian kita kena kenal pasti apa sebenarnya soalan nak. Okey, soalan kat sini dia nak frekuensi. So, berapa frekuensi? Untuk frekuensi adalah simbolnya F. Okey, F. Dan untuk tenaga simbolnya E. Bagi satu foton dengan panjang gelombang. Okey, panjang gelombang ni simbolnya adalah lambda. Ni simbol bagi panjang gelombang. Okey, lambda sama dengan 10 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okey, kat sini awak nak senaraikan pun boleh ataupun awak nak highlight pun boleh. Highlight dekat soalan, kemudian simbolkan dengan pensel lah ataupun pen yang berwarna-warni menunjukkan maklumat-maklumat yang diberi. Okey, untuk penyelesaian, cikgu suka tau macam ambil setiap maklumat tu kita tulis dekat bawah. Tulis semula supaya senang kita masukkan dalam formula. Okey, lambda sama dengan 10 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Frekuensi kita nak cari, tenaga pun kita nak cari, laju cahaya dalam vacuum. Maklumat laju cahaya dalam vacuum ni biasanya ada diberi pada muka surat selepas cover hadapan ataupun di bawah soalan. Okey, kalau tak diberi maknanya murid kena ingat. Nak ingat laju cahaya ni, cikgu rasa semua dah ada dalam
minda otak masing-masing. Nilai laju cahaya ni memang kita sentiasa sebut, kita sentiasa gunakan untuk pengiraan. So cikgu rasa untuk laju cahaya ni 3 darab 10 kuasa 8 ni memang terpatri dah dalam minda anak murid. Okey, kemudian pemalar Planck. Okey, pemalar Planck ni nilainya tetap. Pemalar Planck simbol H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule. Joule apa? Joule. Okey. JS Joule saat. Okey, untuk nilai-nilai seperti pemalar Planck ni, cikgu pun tak tahu untuk format KSSM macam mana. Cuma cikgu berharap untuk nilai pemalar apa semua ni, nilai-nilai tetap ni ada diberilah dalam kertas soalan. Sama-sama kita doakan ya. Okey, macam mana kita nak cari frekuensi? Nak cari frekuensi, kita guna formula F sama dengan C per lambda. Okey, di mana frekuensi F sama dengan C iaitu laju cahaya dalam vacuum per dengan lambda iaitu panjang gelombang. Okey, dalam soalan telah diberi nilai C. Okey, 3 darab 10 kuasa 8. Jadi kita masukkan sajalah 3 darab 10 kuasa 8 bahagikan dengan nilai lambda iaitu nilai lambda yang diberi adalah 6.63. Maafkan cikgu. Nilai yang lambda yang diberi adalah 10 darab 10 kuasa negatif 9. So, kita sana je lah masuk dalam formula 10 darab 10 kuasa negatif 9. Okey, untuk penyelesaian yang ni, kita hendaklah tekan kalkulator. Jangan main congak-congak ya. Awak bukanlah, awak punya otak tu ada had dia. So, tekan kalkulator. Dan tekan kalkulator, suka cikgu ingatkan di sini, berhati-hatilah selalu ya. Terutamanya di bahagian darab 10 kuasa 8 ni. Darab 10 kuasa 8 ni sebenarnya kita boleh tekan kalkulator dekat nilai ni kalkulator kan. Murid-murid boleh tekan apa kat sini cikgu tunjukkan, nampak tak? EXP tu kan. Okey, EXP darab 10 kuasa 8. Anak murid sekalian boleh simpelkan, tak payah nak tekan darab 10 kuasa simbol tu tekan pula dengan nombor. Kita boleh simpelkan dengan darab darab tu tak payah. Kita terus tekan je 3 EXP 8. Guna saja kalkulator, tekan 3 EXP 8. Kat situ kita dah boleh jimat masa untuk tekan yang simbol-simbol darab 10 kuasa V terbalik tu 8. Okey, kita boleh ganti sahaja darab 10 tu dengan EXP. So tekanlah 3 EXP 8 bahagikan dengan 3 EXP 8 bahagikan dengan 10 EXP negatif 9. So kita akan dapat 3. Nampak tak? Kita akan dapat, tak nampak kat situ kan kurang jelas, tak apalah. Nanti murid-murid tekan sendirilah kalkulator. Kita akan dapat 3 darab 10 kuasa 16 Hz. Kenapa unitnya Hz? Sebab dia kita nak cari frekuensi. So kita dapat 3 darab 10 kuasa 16 Hz. Okey, untuk cari tenaga kuantum ataupun kuantum tenaga, tenaga E sama dengan HF. Okey, di mana H ni adalah pemalar Planck. Nilainya tak berubah iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kita darabkan dengan frekuensi yang kita peroleh tadi iaitu 3 darab 10 kuasa 16. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 1.99 darab 10 kuasa negatif 17 Joule.
Baiklah, kita teruskan dengan perbincangan untuk soalan nombor 2. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan sesaat oleh lampu hijau yang berkuasa 50 watt dan diberi frekuensi cahaya hijau iaitu F sama dengan 5.49 darab 10 kuasa 14 Hz. Okey, apabila dapat soalan ni, macam biasalah, perkara pertama kita kena kenal pasti apa yang kita nak cari. Okey, apa yang kita nak cari? Murid-murid? Dia nak bilangan foton, kan? Iaitu N, kan? Okey. Kita senaraikan apa yang diberi iaitu nilai frekuensi cahaya hijau iaitu 5.49 darab 10 kuasa 14 Hz, pemalar Planck H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat, dan formula yang kita nak gunakan adalah P sama dengan NHF. Okey, di mana P ni adalah apa ya? P adalah kuasa. Dia bagi dekat kita kat sini maklumatnya adalah 50 watt. Okey. So 50 watt ni adalah P. Okey, ini adalah P. Okey, apa yang kita nak cari? Kita nak cari N. N sama dengan tak tahu. Nilai N yang kita nak cari. Okey. Frekuensi cahaya hijau dia bagi dekat kita 5.49 darab 10 kuasa 14 Hz. Pemalar Planck kita dah tahulah, iaitu H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Okey, kita masukkan dalam formula P sama dengan NHF. Okey, P sama dengan NHF. So, nak cari bilangan foton yang dipancarkan sesaat, kita ambil N sama dengan P bahagi dengan HF. Okey, N sama dengan P bahagi dengan HF. So, kita akan dapat P ni kita masukkan nilai daripada soalan 50 watt. Okey, kemudian H iaitu pemalar Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darabkan dengan nilai frekuensi iaitu 5.49 darab dengan 10 kuasa 14. So kita akan dapat, kamu tekan kalkulator, hati-hati ya, 50 bahagikan dengan 6.63 ESP negatif 34 darab 5.49 ESP 14. So kita akan dapat 1.37 darab 10 kuasa 20 per saat. Okey, untuk penentuan formula, kalau kita tak tahu bilangan ni, kita tak tahu kan bilangan dia berapa kan, tapi kat sini dia ada mention sesaat. Okey, untuk cikgu nasihatkan di sini, kalau kamu ragu-ragu dengan unit, kamu boleh tulis siaplah dekat sini setiap unit yang diberi tu, yang mana boleh hapus, kita hapuskan. Kemudian kita tengok apa yang tinggal unit yang terakhir tu. Kalau S duduk dekat bawah, maknanya kita nak linearkan dia, maka kita letakkan dia ke atas. Bila letak ke atas, sepak dia ni atas, dia dapat cedera kan, tanda. So tanda dia bila kita naik atas, dia akan jadi negatif 1 lah. Okay, cara baca yang ni adalah bilangan foton yang dipancarkan sesaat adalah 1.37 darab dengan 10 kuasa 20 per saat. Okay, jadi cikgu harap dua contoh yang diberi ni boleh membantu murid-murid untuk memahami tajuk kuantum tenaga. Sebenarnya tidak mencukupi untuk 2 soalan sahaja. Jadi cikgu nasihatkan untuk murid-murid untuk lebih menguasai pengiraan, dinasihatkan agar kamu perbanyakkanlah latihan, sama ada soalan negeri ke mana-mana soalan daripada buku-buku rujukan ataupun buku latihan. Perbanyakkanlah. Okey. Sebab sebab untuk subjek fizik dan matematik lah,
kita tidak boleh sekadar membaca. Macam untuk memahami yang ni. Cikgu Aini bagi, kemudian bila nak periksa kamu baca je, tak boleh. Untuk mahir fizik, untuk tahu rumus mana nak guna, kita hendaklah sentiasa membuat latihan. Bila kita cuba, kita sentiasa buat latihan, insya-Allah kita akan tahu rumus mana nak guna dan automatik. Cikgu nasihatkan sentiasalah menulis unit setiap kali membuat latihan. Bila awak dah sentiasa ulang, benda tu akan sentiasa melekat di otak kamu lah. Jadi tak ada masalah. Nak guna formula mana, nak tulis unit apa, semua tu tiada masalah. Okey, masalah kita sekarang ni kurang latihan. Bila kurang latihan, maka kita tak tahulah mana satu rumus yang kita nak guna. Kita sekadar menghafal. Menghafal tidak mencukupi. Mesti diaplikasikan. Okey? Itu sahaja untuk video kali ini. Dan sebenarnya untuk next nanti ada kesimpulan. Namun begitu, cikgu awal-awal lah ingatkan, kita sudahi kita punya pembelajaran hari ini dengan surah Al-Asr. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video ataupun di masa-masa akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi.